Wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada pagi ini nak menyambung perbincangan kita dalam masalah Al-Quran. Kita berhenti pada sesi yang lepas pada bahagian yang kedua dalam fi'il sahih, iaitu fi'il sahih mahmuz. Kita telah ataupun kita sedang melihat sekarang ini kata kerja ataupun fi'il daripada sudut jenis huruf yang ada di situ. Kan, fi'il maksudnya kata kerja. Baik, yang selepas daripada ini adalah dilihat dari sudut jenis huruf yang ada pada perkataan itu. Dan jenis huruf yang dimaksudkan ialah root word dia. Sebab kita dah belajar sebelum ini, kita ada apa? Kita ada madi dan kita ada mudhari'. Baik. Maka madi kita ada tambahan-tambahan dia. Kita ada 8 tanda dia. Dan mudhari' kita ada 8 tanda. Kan, contoh madi kita ada waw alif. Kita ada ta mim. Kita ada ta baris atas, ta baris bawah, ta baris depan, nun alif. Ini semua tanda dia. Untuk mudhari' kita ada ya di awal perkataan, huruf akhir, baris depan. Kita ada ya depan, waw nun, baris atas di belakang. Kita ada huruf yang lain, huruf ta, huruf hamzah dan juga huruf nun. Baik. Maka semua ini ada dalam bahagian kata kerja. Cuma daripada sudut kita nak melihat kata kerja itu, apa maklumat yang sedang kita nak ambil. Bila kita masuk pada bahagian nak melihat jenis huruf yang ada, maka semua tanda ini perlu kita buang. Itu step pertama dulu. Semua tanda ni kita nak buang dulu. Baik tanda madi ataupun tanda fi'il mudhari'. Kita nak buang dulu, nak asingkan dulu. Macam mana kita potong sebelum ini, kita potong dhamir kat belakang, kita potong dekat depan itu huruf waw dan juga fa antaranya, kerana dia bukan sebahagian daripada perkataan. Maka sekarang ini kita nak mengasingkan pula tanda-tanda tu. Sebab tanda itu dia bukan sebahagian daripada root word. Dia bukan sebahagian daripada root word. So kita buang semua tanda. Baik, daripada huruf yang berbaki itulah. Dan huruf yang berbaki itu minimum ia adalah 3 huruf. Ini di awal ini kita nak cari dulu 3 huruf. Nak fokus kepada 3 huruf. Kerana nanti ke depan kita akan belajar ada fi'il yang dia 4 huruf. Kita nak belajar yang 3 huruf dulu. Daripada 3 huruf inilah kita akan lihat pada bahagian yang sedang kita pelajari ini. Mulanya dia terbahagi kepada 2. Satu namanya sahih, satu lagi namanya mu'tal. Sahih yang tiada huruf illah, mu'tal yang ada huruf illah. Baik, kemudian daripada sahih itu nanti akan terpecah juga kepada 3 dan mu'tal nanti dia akan terpecah kepada 4. Kita dah lihat sebelum ini fi'il sahih salim. So kita ada maklumat dia adalah fi'il. So bila fi'il dia ada maklumat tentang masa, dah berlaku ke ataupun sedang berlaku, akan berlaku. Sebelum kita Ustaz, mu'tal ada 5 kan dengan lafif tu. 5 Misal, najwaf, naqis, lafif. Lepas tu ada 2 bahagian pula lafif. 4. Betul. Saya kira 4 yang besar, kemudian lafif tu dia ada pecah jadi 2. Betul. So dia ada main yang 4. Betul. Saya sebut tadi berapa? Saya salah sebut Saya minta maaf saya sebut. So mu'tal ada 4. Saya tak ingat saya sebut berapa. 3 ke 4 saya sebut. 4. Baik, sahih ada 3, mu'tal ada 4. Mu'tal ada 4 dan bahagian yang keempat tu dia akan terpecah kepada 2 lagi. So main ni adalah 4, kemudian ada detail sikit untuk satu bahagian itu dia ada 2.
Betul lah Ustaz sebut tadi. Saya takut saya tersalah. Kadang kat kepala fikir lain, dekat mulut keluar lain kan. Beberapa kali dah terjadi tak perasan kan. Dekat kepala fikir madi, yang keluar mudhari'. Kepala fikir mudhari', keluar madi kan, dia keluar lain, dia tak perasan. Baik, maka bila kita sebut sahih, kita tahu dah, oh ini adalah apabila dilihat dari sudut huruf, dan huruf-hurufnya itu tak ada huruf illah. Kemudian bila disebut satu lagi kategori di belakang, sebelum ini salim dan di sini adalah mahmuz, maka kita tahu, oh ini adalah tambahan ataupun pengasingan lain daripada yang sebelum ini. Baik, maka salim dia adalah apa? Dia tak ada huruf hamzah dan dia tak ada sabdu ataupun syaddah. Dua ni dia tak ada. Tak ada hamzah dan tidak ada syaddah. Fi'il sahih mahmuz dia adalah fi'il sahih, dia adalah kata kerja, dia tak ada huruf illah. Baik, tetapi dalam 3 huruf itu dia ada huruf hamzah. Dalam 3 huruf itu salah satunya ada huruf hamzah. Dan huruf hamzah itu pula tak kira kedudukannya sama ada di awal, di tengah ataupun di akhir. Untuk hamzah ni kita tak kisah kedudukan dia. Adapun nanti bila kita belajar huruf illah, kedudukannya tu nanti akan diasingkan. Kenapa? Kerana kedudukan huruf illah itu beri kesan dalam perkataan tu. Kerana nanti ada waktu dia berubah. So nanti kita nak tahu dia kat awal, tengah, akhir. Kan? So kalau dia berubah, kena tahu pada kedudukan mana yang dia selalu berubah, dan kita boleh nak cam dia berubah menjadi apa bila kita tahu dia ni huruf tengah ke ataupun huruf akhir. Kadang-kadang dia hilang. So kita nak kena tahu yang hilang tu bila dia tengah ke, dia awal ke ataupun bagaimana. Itu cerita huruf illah. Huruf hamzah dia tak kisah. Awal, tengah, akhir sama saja sebab dia berada di mana-mana pun kedudukannya, huruf hamzah dia tetap akan ada dan dia tidak berubah. Rumahnya mungkin berubah tetapi huruf tu sama, dia tidak berubah. Kita ada perkataan akala. Akala perkataannya ada berapa huruf? Kita ada kan 3 huruf. Kemudian so kalau kita lihat daripada fi'il madi ke mudhari', kita tahu ini madi lah. Perkataan 3 huruf, huruf awal dan akhir pada atas, huruf di tengah bukan sukun. Kalau dilihat dari jenis huruf, kan kita dah memang ada siap-siap 3 huruf, so senang. Ada huruf illah? Tak ada. Baik, maka dia adalah sahih. Kemudian tengok ada huruf hamzah? Ada. So bila ada huruf hamzah, kategorinya adalah mahmuz dan hamzah ini berada di depan. Okey je dia berada di mana-mana pun. Sa'ala 3 huruf. Kemudian dia tiada huruf illah, maka dia adalah sahih. Dalam pada yang sahih itu dia ada huruf hamzah, maka ia adalah mahmuz. Qara'a juga 3 huruf, tiada huruf illah tapi dia ada huruf hamzah berada di akhir. So ini huruf hamzah di awal, huruf hamzah di tengah dan huruf hamzah di akhir. Namanya tetap sama, dia adalah fi'il sahih mahmuz. Kita lihat pada contoh. Pada surah Al-A'raf, surah 7 ayat ke-29, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kama bada'akum ta'udun. Perkataan bada'akum, kita potong kum yang berada di belakang. Apa yang tinggal? Ba, dal dan juga hamzah. Berapa huruf dah? Ini dah memang ngam-ngam 3 huruf. Baik. Kalau kita nak kategorikan dia yang awal itu dari sudut masa dia, kumpulan dia, perkataan dia yang ada, kita ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir pada atas, huruf di tengah bukan sukun. Maka kategorinya ialah fi'il madhi. Baik. Dari sudut jenis huruf, kita pun tengok ada berapa huruf kat situ. Dah ada 3 huruf ngam. So tak ada apa yang perlu dipotong. Ada huruf illah? Tak ada, maka dia adalah sahih.
Baik. Kemudian lihat ada huruf hamzah ataupun sabdu, ada hamzah di sini, maka kalau ada hamzah ia adalah mahmuz. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Perkataan adzinat. Baik, apakah tanda yang ada? Kita ada ta sukun akhir perkataan. Maka adzinat kategorinya ialah fi'il madhi. Kita nak melihat dari sudut jenis huruf, maka nak buat apa? Potong semua tanda yang ada. Di sini apakah tanda tadi? Ini dia tanda. Ta sukun akhir perkataan ini. Maka kita buang. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah hamzah, zal dan juga nun. Dah 3 huruf? Dah. Baik. Ada huruf illah? Tak ada. Okey, maka kalau tak ada huruf illah, ia adalah sahih. Baik. Ada sabdu? Tak ada. Ada hamzah? Ada. Maka dia adalah mahmuz. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Perkataan ya'kuluna. Ya'kuluna. Apakah tanda yang ada? Kita ada ya di awal perkataan. Waw nun berbaris atas di akhir perkataan. Maka ya'kuluna kategorinya adalah fi'il. Mudhari'. Apa? Fi'il mudhari'. Baik. Nak lihat pada jenis huruf. Nak buat apa? Buang tanda yang ada. Apakah tanda yang ada? Allah terlebihlah. Kita ada ya di awal perkataan, waw nun berbaris atas di akhir perkataan. So kita buang semua tanda-tanda itu. Apa yang tinggal? Yang tinggal ialah hamzah, kaf dan juga lam. Baik. Baris ni kita tak pasti kan. Adakah barisnya akulu? Kita tak pasti kan. Akula ke, akila ke? Tak tahu. So baris tu boleh tengok pada kamus. Itu kita dah mula nak pada tahap ni kita dah mula nak menggunakan kamus. Di awal ini untuk nak tahu baris. Tapi okey je kalau tak tahu baris pun tak apa dulu. Baik. Hamzah, kaf dan juga lam. Pada ru'watnya ada huruf illah, tak ada, maka ia adalah sahih. Ada sabdu, tak ada. Ada hamzah, ada, maka dia adalah mahmuz. Awa amina ahlul qura. Perkataan awa amina. Kita asingkan a, ini kita asingkan wa, ini kita asingkan. Dan ini apa dia? Ini adalah harf istifham. Wa ini yang ada terjemahannya dan. So kita asingkan. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah amina. Apakah tanda yang ada? Kita ada perkataan 3 huruf. Huruf awal dan akhir pada atas, huruf di tengah bukan sukun. Maka amina kategorinya ialah fi'il madhi. Baik. Nak cari dua, nak buat apa? Buang tanda. Sini tanda dia apa? Tanda dia baris je. Tak ada huruf yang perlu dibuang. So kalau baris okey je. Mudah lah. Baik. Ada huruf illah? Tak ada. Kalau tak ada, ia adalah sahih. Ada huruf hamzah? Ada. Maka bila ada huruf hamzah, ia adalah mahmuz. Sebentar. Ustaz, Ya, silakan. tak ada. Yang sebelah dia tu ahlu tu ialah dia okey, baik. mula tu hamzah, tapi pasal bahasa Melayu kita tahu mana ahlu tu ahli lah katnya. Ahli Betul. qura. Betul. Dia isim. Ada sukun. Kita ada hamzah. Kan? Isim. Bila kita kategorikan dia, kita ada perkataan 3 huruf awal dan akhir. Awalnya balik atas, tapi akhirnya itu bukan balik atas, kan? So ini bukan fi'il.
Lepas tu tambahan huruf di tengah itu ada sukun yang jelas, maka dia bukan fi'il. Dia adalah isim. Makna pun kita dah tahu ini adalah ahli. Jadi bila dia adalah isim, untuk awal ni kita tak bincang dulu kan. Walaupun nanti akhirnya kategorinya adalah sama je. Kan, sebab mana-mana pun perkataan sama ada fi'il ataupun isim, kesemuanya akan balik kepada 3 huruf. Sama ada dia fi'il ataupun dia isim, nanti semua akan balik kepada 3 huruf balik. Itu dalam bahasa Arab. Kecuali beberapa kategori lah, kategori harf khususnya kan, huruf jar. Itu dia tak ada 3 huruf lah. Macam apa, li memang 1 huruf, dan ain memang dah 2 huruf, dia tak boleh jadi 3 huruf. Tapi lain pada itu, sama ada isim ataupun fi'il, semuanya nanti akan balik kepada 3 huruf balik. Baik. Maka ini kategori kedua dalam fi'il sahih, iaitulah fi'il sahih mahmuz yang dalamnya itu ada huruf hamzah. Kita pergi pada bahagian yang ketiga. Fi'il sahih mudha'af. Mudha'af. Ejaannya dalam Arab ada atas ain itu ada sabdu mudha'af. Apa bezanya yang lain? Bezanya ialah dia ada syaddah. Itu je. Bezanya ialah dia ada syaddah. Dan syaddah itu kan dia berada di mana? Untuk awal ini kita asasnya dia adalah 2 huruf, yang huruf kedua itu adalah sabdu, bersabdu. Dia 2 huruf je. Huruf kedua itu adalah bersabdu. Tapi kalau dia nanti ada 3 huruf, boleh tak? Boleh je nanti. Tapi asasnya di awal ni kita ambil yang 2 huruf sahaja. Contoh perkataan dhalla. Perkataan dhalla. Baik, asalnya dia adalah 3 lah, sebab sabdu ni dia pemegang 2 huruf kan. So kalau kita nak letakkan kategori, asalnya dia adalah perkataan 3 huruf. Tapi tak nampak sebab ada sabdu. Baik, maka ini asalnya adalah fi'il madhi. Dilihat daripada sudut jenis huruf yang ada. So kita lihat ada huruf illah, tak ada. Bila tak ada huruf illah, maka dia adalah sahih. Ada hamzah, tak ada. Ada sabdu, ada. Maka bila ada sabdu, ini adalah mudha'af. Jadda. Perkataan yang 2 huruf macam ni dalam Quran, ada digunakan. Mudah tu apa maknanya? Mudah tu apa maknanya? Ini mudha'af. Mudha'af Tu apa maknanya? Oh, okey. Mudha'af maksudnya berganda. Oh. Maksudnya berganda. Yang pakai sebab ada sabdu tu. Ada sabdu. Maksudnya sendiri pun memang berganda. Kalau kita lihat pada surah Al-Hadid, surah ke-57. Kan, surah 57 ayat ke-11. Muka surat 538. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik supaya Allah melipat gandakan. Melipat gandakan ni perkataannya apa? Yudha'afu. Hu ni kita potong, fa ni kita potong. Yudha'ifu. Asalnya dot ain fa. So sama dengan mudha'af tu. Dot ain fa, dia punya ru'nya sama, maksudnya berganda, berlipat ganda ataupun berganda. Jadi mudha'af adalah sesuatu yang umumnya kita tak, kalau dalam bahasa Arab dia ada yang ada sabdu kan, tapi kalau literally maknanya sesuatu yang berganda. Apa yang berganda? Huruf tu berganda, maka dia pun digabungkan. Dia adalah huruf yang berganda. Dia bukan ada 1 huruf, tapi dia ada 2 huruf. Nama dia Ustaz tanya sikit. Silakan Jalim.
makna dolla tu dua lam lah. Do lam lam asalnya. Betul. Yang lain itu yang jadi syaddah tu. Betul. Maka asal dia adalah do la. Bila dia dalam bentuk begini kan, kita nampak dia dua huruf. Tapi bila dia dipisahkan sebab nak meraihkan domir, maka kita akan nampak sebentar ayatnya. Saya tak ingat ayat mana. Tadi ayat yang tunjuk berganda tu tak adalah ganda je. Ya. Tadi yang ayat yang kata berganda ni tak nampaklah sabdu dia. Itu pada root word. Maksudnya fayudha'ifu tadi, dot ain fa itu memang maksud dia berganda. Maksudnya berganda. Maksudnya bukan perbuatan dia berganda-ganda tak? Baik, nanti bila dia adalah fi'il kan, dia adalah fi'il, maka perbuatan dia tu akan berganda lah. Kalau dia lagi dan lagi lah macam tu lah. Lagi dan lagi, betul. Adapun untuk ini, mudha'af ini dia adalah dalam bentuk isim kan. So maksudnya sesuatu yang digandakan. Tu maksudnya mudha'af, sesuatu yang digandakan. So dia cerita tentang isim ni, bukan fi'il. Fi'il. Tak silap. Tak silap. Saya mudha'af. Manalah isim tu. Kejap. Tak kata isim. Ustaz salah sebut. Isim fa'il Ustaz. Tak, Ustaz silap sebut kot. Sebab kita belajar fi'il. Baik. Kita sedang belajar tentang fi'il. Baik. Itulah bahasa Arab. Kalau kita gabungkan, kalau saya tuliskanlah baik, bila saya tuliskan baris, perkataan fi'il, apakah kategorinya? Dia 3 huruf, huruf di tengah, sukun. Maka dia adalah apa? Maka dia adalah isim. Tapi ini fi'il. So ni fi'il ke isim? Dia perkataan jenis isim, tapi tulisan tu bunyinya fi'il. Fi'il itu terjemahannya perbuatan, tetapi kategori perkataan fi'il adalah isim. Nampak tak? So dia ada 2. Kalau kita sebut tentang kategori perkataan tu satu cerita, sebut tentang makna itu satu cerita yang lain. Perkataan fi'il yang kita sebut fi'il itu adalah isim. Sebab itu dalam bahasa Arab kita sebut fi'lu sahih. So fi'lu itu dari sudut kategori. Kalau kita kategorikan dia isim ke fi'il ke harf, maka kategorinya adalah isim. So perkataan itu adalah isim, tapi makna dia bukan. Makna dia, so sebab itu terjemahannya adalah perbuatan. Macam jannah juga, kalimah dia tu perempuan, bukannya dia perempuan. Betul. So dia adalah perbuatan. Perbuatan adalah apa? Adalah aktiviti, sesuatu yang kita buat, kan, sesuatu yang berubah kan. So dia ada 2 sudut pandang. So tadi bila saya sebut mudha'af, perkataan mudha'af ini yang saya masukkan, ia ditulis dalam bentuk isim. Ada pun tadi yudha'ifu itu dia tulis dalam bentuk fi'il, yang mana kalau kita cari dia punya root word, maksudnya berlipat ganda. Perkataan mudha'af ini betul, dia sekarang ini dalam bentuk isim. Tetapi nanti bila kita nak cari makna, kita akan kena balik ke berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf juga balik. So daripada mudha'af ini nanti, bila kita nak buka kamus, kita tak cari mim dot ain fa, kita tetap akan cari mim dot ain fa. 3 huruf juga yang kita akan cari, walaupun dia adalah isim. So perkataan yudha'ifu dan perkataan mudha'af dia berkongsi root word yang sama, iaitulah berlipat ganda. Cuma maknanya dalam ayat itu lihat pada konteks. Yudha'ifu tadi adalah pada perbuatan yang Allah akan melipat gandakan ganjaran. Di sini digandakan juga, tapi dimasukkan yang digandakan di sini bukan perbuatan itu, tetapi pada sekarang ini sedang bincang tentang apa? Sedang bincang tentang perkataan. So huruf yang ada dalam perkataan itu berganda. Dia adalah huruf yang berganda, ataupun
kalau tanda mudahnya ialah dia ada huruf yang ada sabdu ataupun ada syadda. So begitu sudut pandang dia. Perkataan dhalla ini pula dia berganda apabila dia tulis dalam bentuk fi'il madhi dhamir huwa. Ini kan dhamirnya adalah huwa. Dia tersembunyi. Kan asalnya adalah dhalala, kan, ia telah sesat. Dia telah sesat. Tetapi nanti bila ada waktu bila dia bersambung dengan dhamir yang lain, dia terpaksa dia akan berpecah dan menunjukkan dia punya rupa bentuk asal dia. Dia akan menunjukkan rupa bentuk asal dia. Kita lihat pada surah ke-34 ayat 50. Antaranya pada surah 34 ayat ke-50, muka surat 434. 434. Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in dhalaltu. Baik. Tanda yang ada ta pada depan akhir perkataan sebelumnya sukun, maka ini adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Baik. Kita nak cari dia punya root word. Nak buat apa? Buang tanda. Tanda dia apa tadi? Ta. Buat. Pada depan dan sukun. So apa yang tinggal? Dot, lam, Lam. Dot dan lam. So tapi dalam ketika yang lain asal perkataannya itu digunakan apa? Dhalla. Ini asal dia, digunakan dhalla. Tapi bila bersambung dengan sebahagian dhamir, dia akan dipecahkan jadi rupa bentuk asal dia dot, lam, lam. Ada waktu dia akan balik asal lah. Qul in dhalaltu fa innama adillu. Dia balik bentuk asal dia. Dia tak guna fa innama adlilu. Kan? Adlilu. Dia tak guna. So lam itu dia sekalikan balik. So itu yang kita sebutkan lam yang bersabdu ataupun huruf yang bersabdu dia mengandungi dua huruf. Dia mengandungi dua huruf. So ada waktu nanti dia akan pecah, tapi pada kebanyakan waktu ataupun bentuk asal dia, itulah dia bentuk yang bersabdu. So dia adalah dua huruf yang berganda. Selalunya satu je, tapi dia berganda, dia ada dua. Maka sebab itu dia disabdukan. Dan itulah yang dimasukkan dengan mudha'af, suatu yang berganda. Satu yang berganda. Baik. Ya, Ustaz. Ya saya. Silakan Haji Zainal. Dalam ayat 50 ni, yang Ustaz nak nak bagi kita, yang pertama kau dolal tu kau adillu. Yang mana satu Ustaz nak maksudkan? Baik. Yang saya nak masukkan ialah sebab tadi Haji Alim bertanya perkataan dhalla ini, kan Haji Alim tanya perkataan dhalla ini asalnya atau dia adalah dhalala ke? Saya kata ya, dia adalah dhalala. Sebab apa? Dhalla ini dia pegang dua huruf. So dhalla dan dhalala dia adalah sama. Dia adalah perkataan yang sama. So saya berikan contoh dalam Al-Quran yang menyebut bahawa dhalala ini adalah dhalla, dhalla adalah dhalala. Maksudnya dua huruf yang bersabdu, dia adalah perkataan huruf yang bersabdu dia adalah dua huruf yang sama. Perkataan yang bersabdu dia adalah dua huruf yang sama. So saya bawakanlah contoh dalam Quran perkataan dhalaltu. Ada kedua-dua ni masuk dalam kumpulan mudha'af. Betul. Betul. Dhalal itu pun mudha'af, adillu pun Mudha'af. Dua-dua mudha'af. Betul. Walaupun yang pertama tu tak ada sabdu. Betul. Kerana dia ada dua huruf yang sama. Asalnya ialah contoh kita ada kalau kita ambil perkataan dhalla kan, dhalla contohnya kan. Kita nak jadikan dia tadi fi'il madhi dhamir ana. Tanda dia apa? Tandanya ta baris depan akhir perkataan sebelumnya sukun. So kita akan sukunkan huruf yang terakhir. So kita masukkanlah pada perkataan dhalla ini. Baik, perkataan dhalla ada sabdu. So kita nak jadikan dia fi'il madhi. So kita akan sukunkan dia. So kita sukunkan dia kat sini.
dia akan jadi apa bunyinya? Dollar tu. Kalau kita sukunkan dia akan jadi doltu. Tu. Doltu. Dia ada 2 lam. Dia akan jadi doltu. Kalau kita tukarkan dia terus baris sabdu tu jadi sukun. Baik. Nanti bila kita nak cari root word, kita akan buang apa? Buang tanda kan? Tanda dia ta baris depan sukun. So kita buang tanda ni, apa yang tinggal? Yang tinggal Satu dot huruf. dengan lam je. Dot dengan lam berapa huruf? 2 huruf. 2. So kita tak boleh nak tukar sabdu terus tukar jadi sukun sebab kita telah membuang satu huruf. Betul tak? Maka sebab itu dia bila nak masukkan dia pecahkanlah balik. Do, lam, lam kan? Ini asal dia. Lepas tu masukkanlah tanda. Tanda dia apa? Ta baris depan akhir perkataan sebelumnya sukun. Jadilah dolal tu. Dia tak boleh terus masukkan saja sabdu tu tukar jadi sukun sebab nanti kita telah membuang satu huruf. Bila kita nak cari root word tu nanti kita dah tak jumpa dah huruf tu. Sebab kita dah buang. Dia dah jadi tinggal 2 sahaja. Tapi bila kita pecahkan begini dan dia memang terpaksa pecah demi nak menjaga apa? Nak menjaga kepentingan huruf-huruf yang ada. So dia kena pecah kan. Kalau dia tetap sekali nanti kita letakkan dia sukun nanti satu huruf tu akan hilang. So dia kena pecahkan nak menjaga kepentingan kesinambungan masing-masing. So dia kena dipecahkan, diasingkan. Ustaz ya, Ya, boleh dua sikit. Silakan. Dari segi maknanya, dolal tu ialah aku tersesat. Okey, udillu kesesatanku. Dipusing kat situ. Untuk dalam ayat tadi. Jangan ayat tadi. Betul. Untuk perkataan ini, dolal tu ini. Pasal ada tu kan aku. Dolal tu ini tandanya ta baris depan akhir perkataan sebelumnya sukun. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Domirnya adalah ana. So dalam terjemahannya aku. Aku telah sesat. Ana. Itu tandanya hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan, maka ini adalah fi'il mudhari'. Domirnya apa? Domirnya sama juga ana, maka maksud dia aku sesat. So dia aku juga sesat juga, cuma masanya tu satu madhi, satu lagi mudhari'. So terjemahannya katakanlah wahai Muhammad, jika aku ini telah sesat maka sesungguhnya tidak lain. Dia terjemahkan kesesatan kan, dia tak terjemahkan aku sesat kan. Ya. Dia terjemahkan kesesatan. Kerana kalau kita terjemah literally dia akan jadi maka sesungguhnya tidak lain adillu, aku menyesatkan ala nafsi, atas diri aku. Maksudnya aku menyesatkan diri aku. Jadi Tapi, dia buka Ustaz daripada fa'il madhi, bila ayat tadi fa'il nama udillu jadi fa'il mudhari'. betul. Dolal tu dan adillu dia tukar. Cuma daripada fi'il mudhari' itu pula kepada terjemahan dia tukar. Saya tengok sekejap terjemahan saya ayat yang ke-50. Dia tukar jadi kesesatanku, betul? Saya punya pun dia tukar jadi kesesatanku. Baik, tapi kalau terjemahan ayat saya punya, katakanlah jika aku sesat, itu dolal tu, maka sesungguhnya aku sesat untuk diri sendiri. Aku sesat untuk diriku sendiri. Itu terjemahan untuk ayat saya punya. Ya, perkataan. So aku sesat untuk diriku sendiri. Mereka sama Ustaz. Ya, betul. Jika aku telah Okey. Diriku sendiri. Sama. So dia perubahan madhi dan mudhari'. Dia perubahan madhi dan juga mudhari'. So asalnya dia memang bersabdu begitu, cuma ada waktu dia kena pecahkan untuk nak melengkapkan tanda dan supaya huruf itu tidak terbuang. So untuk fi'il madhi dia memang kena pecah. Kita ada dolal tu, dolalna, dolaltum, dolalta, dolalti. Semua dia kena pecah sebab nak letakkan sukun kan, tanda dia sukun. Nun alif akhir perkataan sebelumnya sukun, tanda kita kan. Ta baris atas akhir perkataan sebelumnya sukun. So sukun tu semua nak kena ada supaya nak tahu itu adalah fi'il. So caranya ialah dia kena kembangkan ayat tu. Kembangkan perkataan tu, dia pecahkan jadi 2 huruf dari sudut tulisan, kemudian salah satu itu disukunkan. Ya Ustaz, terima kasih ya. Baik, sama-sama. Ustaz, saya pun nak sambung sikit. Silakan Haji Ses. Okey. Adillu maknanya dalam satu
perkataan tu dia tak boleh bercampur lah. Maknanya mahmuz atau dan mudha'af. Pasal kalau kita tak tahu makna dia dan kita tak perasan benda tu isim apa dia, fi'il mudhari' dengan alif tu, alif hamzah tu, kita ada dua tanda ni, satu syaddah, satu lagi ada hamzah. Betul. Maknanya dia tak boleh bercampur sah, dia mesti satu daripadanya. Betul. Dia akan so bila kita macam ni kita jelas, kita asingkan. So kita dah tahu dah kategorinya dia ada sabdu. Baik, nanti ada tak perkataan yang dia ada sabdu dan dia ada hamzah? Biasalah bahasa Arab kan. Memang bahasa Arab dia mana boleh bagi senang-senang, dia mesti nak bagi kita pening punya lah kan. Nanti kita akan jumpa ke depan. InsyaAllah. Akan jumpa nanti ke depan. Cumanya nanti jangan risau. Sebab last kali nanti kita akan kena balik kepada 3 huruf juga. So bila kita kena balik kepada 3 huruf, waktu itu kalau perkataan itu dia adalah sabdu tambahan, maka dia akan dibuang. Kalau dia sabdu tambahan, maka dia akan dibuang. Contoh perkataan yang kita dah lalu sebelum ini, perkataan nazzala. Nazala. Perkataan nazzala. Dia ada sabdu. Tapi sabdu itu dia adalah sabdu Tambahan. Dia bukan sabdu yang asal daripada root word. Sabdu yang asal itu yang mana? Sabdu yang asal tu yang ni. Dia adalah 2 huruf saja. 2 huruf sahaja. So kalau kita nampak zahirnya itu ada 2 huruf dan dia ada sabdu. Okey, maka sabdu itu adalah sabdu asal. Dia bukan sabdu tambahan. Kerana nanti ke depan kita akan belajar ada perkataan fi'il yang dia ada sabdu, tapi sabdu itu adalah tambahan. Dia ada pada 3 huruf, dia ada pada beberapa huruf tambahan yang lain juga. Waktu tu kita kena balik pada asal. Waktu balik pada asal, itulah mahal kita kenal rupa bentuk asal. Itu kita punya pegangan. Apa-apa jadi balik rupa asal. Kerana rupa asal itu yang akan memberi kepada kita pencerahan yang betul-betul. Kerana kalau kita bergantung pada bentuk yang bukan asal, maka kita akan tersalah meletakkan apa? Tersalah pertimbangan, salah letakkan kategori. Sebab itu mengenal bentuk asal itu sangat penting, dan kembali kepada bentuk asal itu dapat menyelesaikan banyak kesulitan dan kesalahfahaman. Dan sebab itu dalam agama kita, nak beramal, kita akan balik kepada apa? Sebab itu dalam agama pun Nabi tekankan tentang apa? Berpegang kepada berapa perkara? Untuk tak nak sesat selama-lamanya, kena pegang kepada berapa perkara? 2. 2 sahaja, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Ini adalah sumber apa? Sumber asal agama kita. So ini keadaan asal dia. Dan Nabi kata, iyyakum wa muhdatsatil umur. Berjaga-jagalah tentang apa? Perkara-perkara baru yang ditambah. So itu yang kita sebut perkataannya, yang Nabi dulu sebut perkataannya. Kan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguhnya pada setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. So bid'ah adalah satu bentuk tambahan. So bila ada tambahan, sebab tu kenapa Nabi larang tambah. Sebab dia akan menghilangkan rupa bentuk asal. Betul tak? So bila hilang rupa bentuk asal, dia akan jadi banyak apa? Banyak perselisihan, banyak khilaf, banyak pertelingkahan. So nak selesaikan macam mana? Balik kepada rupa bentuk asal. So balik kepada Al-Quran dan juga hadis. Sebab itu Quran pun sebutkan, kalau wa idza tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih tentang sesuatu, maka nak buat apa? Farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalilah kepada Allah dan juga Rasul. Itu kepada Al-Quran dan juga hadis. Ini bentuk asal agama. Dia akan menghilangkan segala kekeliruan, kesalahfahaman, segala apa? Perselisihan. Balik kepada rupa bentuk itu asal. So itu dalam bahasa Arab, kita akan nak balik kepada rupa bentuk asal, itu yang akan apa? Memudahkan kita untuk letakkan kategori dan menjauhkan kita daripada tersalah letakkan kategori ini mahmuz ke ataupun mudha'af. Baik. Perkataan jadda. 2 huruf. Huruf pertama kita tengok ada huruf illah, tak ada. Kemudian ada hamzah, tak ada. Apa yang ada? Kita ada
sabdu. Maka bila ada sabdu, ia adalah fi'il sahih mudha'af. Masa dua huruf tak ada hamzah, huruf itu ada sabdu, maka dia adalah mudha'af. Baik, kita lihat pada contoh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Faqad dhalla sawa'as sabil. Perkataan dhalla tadi kita dah lihat, dia ada dua huruf. Tak ada huruf illah, tak ada huruf hamzah. Maka bila tak ada huruf illah tadi, kategorinya adalah sahih. Bila tak ada huruf hamzah, kita lihat dia ada apa? Ada sabdu. Maka kategorinya adalah mudha'af. Waraddallahu allazina kafaru bighaizihim. Perkataan waradda, wa itu kita potong. Kita potong saja ke? Tak. Kita potong dan semak. Jadi dalam terjemahan ada tak perkataan dan ataupun demi? Kalau ada, kita potong. Tinggallah perkataan apa? Radda. Baik, ada huruf illah, tak ada. Bila tak ada, maka dia adalah sahih. Dalam sahih kita nak tengok apa? Ada huruf hamzah ataupun sabdu. Ada huruf hamzah? Tak ada. Ada sabdu? Ada. Maka dia adalah mudha'af. Au kalladhi marra ala qaryatin. Baik. Perkataan marra. Pertama, kita lihat ada huruf illah, tak ada. Bila tak ada, maka ia adalah fi'il sahih. Kemudian bila fi'il sahih nak tengok pada apa? Ada hamzah ataupun sabdu. Ada hamzah? Tak ada. Ada sabdu? Ada. Maka dia adalah mudha'af. Wa ma batha fihima min dabbah. Batha. Ada huruf illah, tak ada. Maka dia adalah sahih. Ada apa dalam ni? Ada sabdu. Maka dia adalah mudha'af. Baik, dabbatin. Dia diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah isim. Kita tengok dalam tu ada sabdu, tak apa. Kalau di isim, kita hold dulu. Kita biar dulu. Kalau di isim, kita Ustaz nak biar tanya dulu. dululah. Silakan. Raddallahu allazi tu. Ikut maknanya macam mana? Radda ni adalah kembali. Dan dalam konteks ayat ni ialah membalas. Membalas. Waraddallahu allazina kafaru, dan Allah, ia, radda tu ia telah membalas. Macam mana nak nampak berganda-ganda? Okey. Berganda itu daripada sudut huruf yang ada. Makna huruf tu tak ada. Dari sudut makna, Allah akan membalas dia berganda-ganda ke? Tak. Ini dilihat daripada sudut huruf. Untuk Nak fahamkan huruf tu bila masukkan ke situ kan. Sebab dia adalah ra dada. So dia adalah huruf yang berganda. Sebab selalunya dia huruf ada satu je dalam satu perkataan. Tapi ini dia ada dua. So dua dia berganda lah. Dia dua kali ganda kan. Sebab dalam satu fi'il selalunya huruf itu kebiasaannya ada satu je. So bila ada dua, so dia berganda. So itu yang dinamakan sebagai mudha'af. Adapun dari sudut makna terhadap perbuatan itu, maka dia tak dikira sebagai perbuatan yang berganda, dikira sebagai perbuatan yang biasa sahaja. Macam nazala tu perbuatan berganda-ganda lah kan? Nazala. Dia tiga huruf tapi dia berbeza dengan nazala. Kenapa nazala kita boleh sebut pula ni yang berganda? Yang ini bukan berganda kerana kalau kita buang sabdu ini, dia ada berapa huruf? Dia ada tiga huruf. So sabdu ini dia bukan mudha'af menjadikan huruf tu berganda. Jadi maka sabdu ini dia bukan datang kerana huruf itu berganda. Dia datang kerana perbuatan itu yang dilakukan berganda. So kita nak lalu dulu pada bahagian kenal ru'ud dulu. So nanti kita akan masuk pada binaan ru'ud. Pembinaan yang ada pada ru'ud itu, dia ada tambahan huruf yang sama, tambahan huruf yang lain, dia ada gandaan daripada sudut perbuatan ke, apa perbezaannya, itu nanti kita akan lihat ke depan. Adapun soalan Najah Zainun tak terjawab lagi. Yang mana? Dan dia tanya apa signifikannya semua ni.
Ada kita dah kongsikan hari itu dan dia pun kata okey, faham. So untuk perkataan untuk makna perkataan ini dia tidak menunjukkan kepada perbuatan yang berganda dari sudut makna tak ada. Dia berganda itu daripada sudut huruf yang ada pada perkataan itu sahaja. Huruf yang ada pada perkataan itu sahaja. Baik, signifikannya apa? Kerana kita sedang nak pergi ke arah nak belajar nanti ke depan tentang root word. Kita nanti ke depan nak belajar tentang root word. Baik. So bila kita tahu macam mana nak cari root word, ke depan nanti kita akan belajar huruf-huruf yang ditambah pada root word. Itu yang asalnya nazala, dia jadi anzala, dia jadi nazala. Pada ayat lain Allah guna anzala, pada ayat lain Allah guna nazala. Kenapa? Mesti ada sebab. Pada apa tu? Pada ayat yang terakhir pada surah Al-Baqarah. Ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maknanya sama tak? Cuba tengok dalam kamus. Makna dia sama tak? Lain Ustaz. Terjemahannya. Sama tak? Oh, saya buka kat sini je lah. Dia telah usahakan, dia telah lakukan. Dia telah usahakan, dia telah lakukan. Lebih kurang sama dia punya makna dia. Teks Arabnya kasabat, iktasabat. So kita kena tahu root wordnya apa, kemudian baru kita tahu huruf tambahannya apa. So kalau kita tak tahu root word, macam mana kita nak tahu huruf tambahan? Sebab itu sekarang kita nak tahu dia punya root word dulu. Dan sabdu itu pun kita kena tahu, itu sabdu asal ke ataupun bukan, kerana nanti ada sabdu yang ditambah. Kan contoh macam ni kan, macam innasina. Kan? Ada sabdu kat depan. So ini sabdu asal ke sabdu tambahan? Tak, yang macam tu kasabah je dia punya ruwet kan. Kasabah, betul. Yang ni iktasabah, tapi root wordnya sama tak? Sama. Nak cari dalam kamus, cari alif Sama je root word dia. tak jumpa. Kita Root cari word kaf sin ba baru jumpa. Sama dengan ni. Cari kaf sin ba baru jumpa. So kedua-duanya Dia dalam bentuk wazan dah ni kot. so nak pergi kepada wazan, nak kena tahu root word dulu. Kita tahu bentuk root word, so baru kita tahu nanti huruf tambahan yang masuk itu apa dan apa impact dia pada makna. Dan bila kita belajar sekarang ini tentang root word, contoh mudha'af ini, kita tahu sabdu itu asal kedudukannya itu di mana? Kerana ada waktu yang sabdu itu dia bukan berada pada kedudukan yang asal. Macam innasina, sabdu ini. Adakah ini sabdu asal? Dia bukan sabdu asal. Macam ni kita tahu? Dia mendatang sebab apa? Dia adalah Hukum tajwid. hukum tajwid. So, sabdu yang asal itu yang kita kena tahu sebab nanti ada sabdu yang bukan asal. Yang dia mendatang. Sebab apa? Sebab ada apa? Makna-makna yang nak disampaikan. Perkataan kulli. Perkataan kulli ada sabdu. Ni sabdu asal ke tak? Macam mana nak tahu? Kiralah ada berapa perkataan? Ada 2. So kalau ada 2 perkataan, maka sabdu ini adalah sabdu asal. Kita ada perkataan yu'adzibu. Ya di awal perkataan, huruf akhir pada depan. Kalau kita buang huruf tambahan ya, apa yang tinggal? Ain zal ba. Ada sabdu. Sabdu ni asal ke? Ada berapa huruf ni? So sabdu ini bukan asal. Dia adalah tambahan. So, dia tambahan kenapa? Mesti ada sebab dia bertambah. So kita kena tahu rupa bentuk asal dulu, lepas tu nanti baru kita akan masuk pada bahagian yang ada tambahan. Kerana bagilah berapa banyak tambahan pun yang ada pada root word tu. Bila kita tahu macam mana nak cari root wordnya, kita okey je nanti bila ada berapa tambahan. Dan daripada root word itulah nanti akan beri kepada kita makna-makna yang pelbagai, dan itulah sebabnya sekarang ni kita belajar tentang root word. Baik, dan tadi itu untuk perkataan radda, bassa, marra dan juga dhalla. Dari sudut makna dia akan membawakan makna asal. Kalau dhalla ini maksudnya sesat, maka yang dimasukkan itu adalah sesat je lah. Dia tidak ada gandaan dari sudut perbuatan sebab itu adalah sabdu yang asal yang memang ada. So dia tak bagi apa-apa makna tambahan, dia dah memang sedia kalanya begitu. Baik. Contohlah kan.
macam kalau katakan orang beli kereta, contohnya kan. Contohnya orang beli kereta. Kan kereta dia ada macam-macam spek, betul tak? Dia ada macam-macam spek kan. Kalau kita beli kereta, contohnya lah kan, kalau kita beli Mercedes contohnya lah kan. Kita beli Mercedes yang spek biasa dan kita beli Mercedes yang spek yang katakan AMG punya kan. AMG. So kalau AMG apa yang beza? Dia dah pakai sport rim yang biasa, dia tak pakai sport rim. So sport rim pada AMG itu adalah tambahan ke asal? Tambahan. Pada AMG yang memang Mercedes dah bawa keluar. Itulah Dia asal dia lah. Itu memang asal. Tapi kalau orang yang beli spek biasa kemudian ditukar jadi sport rim, maka sport rim tu sport rim asal ke bukan? Itu bukan tambahan. Itu siapa yang dia beli Mercedes itu spek biasa ditukar sport rim, ganggu tak dia punya warranty? Ganggu bila ditukar sport rim. Tapi siapa yang beli AMG dan memang ada sport rim, ganggu tak dia punya warranty? Tak ganggu. Lepas tu siapa yang beli kereta ditukar sport rim asal, ganggu dia punya warranty sebab itu bukan rupa bentuk asal dia. So dollar itu memang asal dia begitu. So memang macam tu dia punya makna. Tapi nanti bila datang satu lagi yang bukan rupa bentuk asal, maka mesti ada sesuatu. So sekarang ni kita nak kenal rupa bentuk asal dulu. Supaya nanti dalam Quran kita akan jumpa rupa bentuk yang bukan asal. So waktu tu kita tahu mesti ada sesuatu tambahan daripada sudut makna dia. So dollar sabdu ini adalah asal. Macam ni kita tahu kerana dia adalah ada 2 huruf saja dan dia ada sabdu. So dia sebenarnya adalah 3 huruf tapi dimasukkan ke dalam sabdu. Adapun nanti perkataan yang lain kita jumpa dalam Quran, kita akan jumpa banyak nanti perkataan dalam Quran yang dia itu adalah ada sabdu selain daripada nazala yang kita biasalah kan. Tapi kita ada je jumpa nanti dalam Quran perkataan farraqa. Farraqa ni ada berapa huruf? Dan memang ada 3 huruf dah. Tapi ada sabdu. So sabdu ni sabdu apa? Sabdu tambahan. Kenapa? So nanti akan ada dia punya makna. Kita jumpa huruf pertama tu ada sabdu. Kita tahu ini dah 3 huruf, ada sabdu kat depan. Ini tambahan. Ataupun sabdu tu berada di belakang. Ini dah memang 3 huruf, ada sabdu lagi kat belakang. Maka kita tahu ini semua adalah tambahan daripada ru'ud yang asal, kerana ru'ud asal ia hanya 3 huruf sahaja. Saya harap jelas pada bahagian ini. Baik. Surah Mudaththir. Farrat min qaswara. Apakah tanda yang ada? Kita ada ta sukun akhir perkataan. Maka perkataan farrat ia adalah fi'il madhi. Dilihat dari jenis huruf yang ada. So nak buat apa? Buang tanda yang ada. So buanglah apa? Ta kat belakang apa? Buang ta. Tinggal apa? Farra. Baik. Farra ni berapa huruf? 2 huruf. Ada sabdu. Maka sabdu ni asal ke tambahan? Dia adalah sabdu yang asal. Kita lihat dari sudut jenis huruf. Ada huruf illah? Tak ada. Maka dia adalah sahih. Ada hamzah? Tak ada. Ada sabdu? Ada. Maka ia adalah mudha'. Wa ahushu biha ala ghanami. Perkataan ahushu, perkataan yang ada, kita ada hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka ahushu kategorinya adalah fi'il mudhari'. Nak cari ru'ud ataupun nak tengok pada jenis huruf, nak buat apa? Kena buang semua tanda yang ada. Baik, kita buang hamzah tu. Buanglah baris depan. Baris je lah kan. Sabdu tak, baris je yang dibuang. Kenapa? Kerana tanda kita adalah hamzah di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. So baris tu je. Hamzah maintain ada di situ. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal huruf ha dan juga sya. Ada berapa huruf? 2 huruf. Ada sabdu. Maka sabdu ni asal ke tambahan? Dia adalah sabdu asal. Ada huruf illah? Tak ada. Maka ia adalah sahih. Kemudian ada hamzah? Tak ada. Ada sabdu? Ada. Maka ia adalah mudha'af. Baik. Apa yang berganda dalam perkataan khusyu ini ataupun hasya ini, yang berganda adalah huruf shin. Adapun daripada sudut makna, dia adalah makna yang biasa. Walaupun mungkin nanti bila lihat pada bahagian tadabbur, mungkin ada ulama yang menyatakan dari sudut makna pun ada
tambahan. So untuk bahagian tadabbur dia nanti bezalah, tapi asalnya dia adalah memang itu dia punya root word dia ada sabdu. Wa tammat kalimat rabbika, perkataan tammat, tanda ta sukun akhir perkataan, kategori fi'il madhi. Baik. Nak cari root word ataupun nak kategorikan, nak lihat daripada jenis huruf, nak buat apa? Buang tanda. Kita buanglah ta sukun akhir perkataan. Apa yang tinggal? Tinggallah dua huruf ta dan juga mim. Mim ada sabdu di akhir, maka ada dua huruf je, maka kita tahu dia adalah sabdu tambahan. Maaf, dia adalah sabdu asal, dia bukan sabdu tambahan. Ada huruf illah, tak ada, maka dia adalah sahih. Kemudian ada hamzah, tak ada. Ada sabdu, ada, maka dia adalah mudha'af. Faka'annama kharra minas sama'i. Perkataan kharra, dua huruf sahaja, ada sabdu. Ini sabdu asal, dia adalah dua huruf yang sama, yang berganda. Ada huruf illah, tak ada, maka ia adalah sahih. Ada hamzah, tak ada, ada sabdu, maka ia adalah mudha'af. Baik, ini kategori ketiga dalam bahagian fi'il sahih. Di atas. Baik. Dalam bahagian fi'il sahih, itulah fi'il sahih mudha'af. Jadi bahagian ini alhamdulillah kita dah selesai. So sahih maksudnya apa? Sahih maksudnya tak ada huruf illah, tak ada alif waw ya. Salim maksudnya apa? Maksudnya tak ada hamzah, tak ada sabdu. Mahmuz ada hamzah, mudha'af ada sabdu. Maka ini bahagian yang pertama untuk fi'il apabila dilihat dari jenis huruf. Bila dia dari jenis huruf, kategori ini semuanya tak ada huruf illah. Katakan kita sebut perkataan akala, contohnya kan, perkataan akala. Kita dalam ni tak ada huruf illah, maka kita pun kata ini adalah fi'il sahih. Betul ke tak? Betul. Kita tak kata dia fi'il sahih mahmuz. Boleh ke tak? Boleh je, tak ada masalah. Kalau kata kita susahlah nak ingat mahmuz ni, mudha'af ni, salim ni, susah nak ingat lah. Saya ingat dia sahih je. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ini kita nak asingkan dua sahaja, sama ada huruf illah ataupun tiada huruf illah. Baik, ada soalan? Lima, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jelas dan kita jelas tentang pembelajaran dan kita jelas tentang tentang kenapa kita melihat pada bahagian ini sekarang ini. Di tahap kita sekarang ini, kita nak masuk pada bahagian apa? Kita nak masuk pada bahagian nak melihat kepada root word. Kerana mengenal root word itu akan membuka kepada bahagian tadabbur yang sangat-sangat luas lagi. Daripada root word nanti kita akan tahu makna asal. Daripada makna asal itu nanti kita akan tahu makna-makna yang lain yang ada pada perkataan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ke depan pula kita akan belajar huruf-huruf tambahan yang akan ada pada root word. Huruf-huruf tambahan yang akan ada pada root word. Daripada situ nanti juga kita akan tahu tambahan makna yang ada pada perkataan tersebut. Baik, macam contoh katakan sekarang ini. Tadi kita lalu pada perkataan dhalla kan? Dhalla.
kita lalu awalnya perkataan dhalla ini pada surah apa? Surah Al-Fatihah kan? Ad-dhallin kan? Ad-dhallin maksudnya apa? Ad-dhallin maksudnya, dhalla kat situ maksudnya sesat kan? Maksudnya adalah sesat. Kita lalu pada surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-104. Kita akan jumpa perkataan dengan ruwet yang sama. Ayat 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Baik, dhalla kat sini terjemahannya apa? Sesat. Orang-orang yang sesat. 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 Orang yang telah sia-sia amalannya. Di sini diterjemahkan apa? Sia-sia. So sia-sia ke sesat sebenarnya? Tu banyak makna tu yang saya cakap tadi. So itu yang nanti kita dah tahu word, bila kita buka kamus, kita cari perkataan dhalla, kita akan jumpa sesat ada, hilang ada, rosak ada, tidak berhasil. So tak berhasil dia macam gagal buat sesuatu yang sia-sia. So bila satu perkataan tu dia akan ada beberapa makna. So bila kita buka kamus, kita macam oh okey. Rupanya ni nampak mati pun guna perkataan dhalla juga. Dhalla rajulu maksudnya mata. Melupakan juga perkataannya adalah dhalla. Menipu juga dhalla. Menyembunyikan juga maksudnya adalah dhalla. So satu perkataan dia akan ada banyak makna. Sebab tu dalam Quran perkataan yang sama tapi dia makna yang sama. Sekejap sesat, sekejap jadi sia-sia. Quran suka-suka je ke dia terjemah tak? Kerana satu perkataan tu dia ada beberapa makna. So itu bahagian yang kita nak Yang menarik. dapatkan, yang akan menambah menarik nanti. Dia akan tambah Menarik. rencah lauk yang banyak dalam kita punya tadabbur nanti. So asasnya adalah dengan kita kenal dia punya asas. So ini kita baru bahagian nak masuk pada kenal ruwet, nanti kita akan teruskan perjalanan kita ke depan insya-Allah. Baik, itu saja sebab kongsikan pada pagi ini. Moga ada manfaat dapat diambil qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tahiyat kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan kepada semua meluangkan masa pada pagi ini, pagi Jumaat. Moga Allah nilai sebagai amal yang saleh. Insya-Allah mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk ucapan terima kasih kita kepada baginda dengan kita menunjukkan usaha kesungguhan kita nak belajar tentang Al-Quran ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Besok.